Okay. Okay, kita sambung ayat 38 surah Al-Baqarah. Kita mulakan ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, telah berkata kami, ihbitu, turunlah olehmu, minha, daripadanya, jami'an, semua. Fa imma, maka jika ya'tiyanna, telah datang iakum akan kamu, minni, daripadaku, hudan, petunjuk. Fa maka man, barang siapa, tabi'a, telah mengikut ia, hudaya, akan petunjukku. Fala, maka tidak ada khaufun, ketakutan, alaihim, atas mereka. Wow, dan la, tidak hum, mereka yahzanuna, mereka berduka cita. Telah berkata kami, turunlah olehmu daripadanya semua. Maka jika ia datang akan kamu daripadaku petunjuk, maka barang siapa telah mengikut ia akan petunjukku. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Okey, Rodin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, telah berkata kami, ihbitu, turunkanlah olehmu minha, daripadanya, jami'an, semuanya, semua. Fa imma, maka jika ia ya'tiyanna, ia datang, kum, akan kamu, minni, daripadaku, hudam, petunjuk. Fa, maka, man, barang siapa, tabi'a, telah mengikut ia, hudaya, akan petunjukku, fala, maka tidak ada khaufun, ketakutan, alaihim, ke atas mereka, wala, dan tidak hum, mereka, yahzanun, mereka berduka cita. Telah berkata kami, turunkanlah olehmu daripadanya semua. Maka jika ia datang akan kamu daripadaku petunjuk. Maka barang siapa telah mengikut ia akan petunjukku, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Okay. Ayat ni ringkas je. Ayat ni dia straight to the point. Dia tak ada bahasa kiasan. Kan? Senang faham kan? Betul tak? Betul. Tahu kan apa maksud ayat ni? Kan yang Nabi adakan kena turun kan? Dari syurga, so semua orang turun. Turunlah dengan isteri dia semua. And then dia, dengan dia punya keturunan sekali. So Fatimah, maka jika dia bila dah datang petunjukku tu petunjuk Allah. So siapa yang ikut petunjuk tu apa? Al-Quran dan Sunnah. Masa dia, zaman dia ataupun zaman yang akan datang. Okay, maksudnya kitab yang mula sampai kita sekarang ni yang ada Al-Quran dan Sunnah. So siapa yang ikut dua-dua ni, siapa yang ikut petunjukku ni, so dia tak ada ketakutan dalam hati dia dan dia tak bersedih hati. So kalau bersedih hati tu kenalah banyak-banyak baca Quran. Macam tu lah Al-Quran dan Sunnah. And then okay. So sekarang hari tu kita dah belajar cara baca, cara mengingat, mengetahui ciri-ciri perkataan ataupun huruf ataupun ayat. Kita panggil ilmu nahwu ataupun tata bahasa. So kita dah belajar sikit tentang ilmu sharaf, pecahan kata. And then last sekali adalah proses ilmu i'rab. Ilmu i'rab ni adalah perkataan yang menunjukkan perubahan di setiap perkataan, di akhir setiap perkataan. So ilmu mengetahui perubahan baris di akhir setiap perkataan. Okay, i'rab itu maksud dia. Okay. Ilmu i'rab adalah ilmu pertukaran baris
di setiap akhir perkataan. Okey, ini asas Setiap dia. akhir. Ini asas dia. So dia ada banyak hukum tau. Dia ada banyak hukum. So hari ni kita belajar hukum marfu' dengan hukum mansuf. Okey, ni marfu' dan hukum hukum mansuf dengan hukum marfu'. So dalam setiap ayat tu dia ada mubtada dan maf'ulun bih. Okay. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa setiap perkataan tu dia boleh berubah baris dia. So dia ada banyak faktor. So ini merupakan salah satu faktor saja. So ini asas lah saya nak tunjukkan. Itu kita kenal lah perkataan mubtada dengan maf'ulun bih. Okay, mubtada itu adalah predicate. Maf'ulun bih itu adalah objek. Okay, dalam bahasa Arab dia ada ayat yang menunjukkan kata nama dan ayat yang menunjukkan kata kerja. So ayat ni kita panggil, kalau ayat itu ayat kata nama, kita panggil dia dalam bahasa Arab itu jumlah ismiyah. Kalau ayat itu lebih kepada kata kerja, kita panggil jumlah fi'liyah. Okay, so kat sini kita tengok contoh yang saya buat ni. Al-mu'minuna yaghudduna absarahum. So al-mu'minuna tu orang yang beriman. So isim. Ya'uduna tu kata kerja. Absara tu isim. So ini menunjukkan banyak penggunaan perkataan isim, kata nama. So automatik dia adalah jumlah ismiyah. So dalam ayat ismiyah, ayat kata nama, dia ada mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. And then kalau dalam jumlah fi'liyah, okay, yu'aliju, ia diperiksa, kata kerja. Doktor dan pasifik itu. So dia bermula dengan kata kerja. So dia ada maf'ulun bih dan fa'il. Nak ingat yang senang ke? Bila dia ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih dan fa'il. Fa'il dan maf'ulun bih. Kalau ada jumpa fa'il dengan maf'ulun bih, automatik dia tu jumlah fi'liyah. Kita nak tahu ayat tu. Okay, so kalau kenapa kita kena perlu tahu ayat ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Supaya nanti kita boleh tahu kita nak bariskan dia baris apa dekat di akhir perkataan ni. Ni di akhir. Okay. Bila kita dah tahu dia tu jumlah ismiyah, okay, dalam jumlah ismiyah, dia punya peraturan dia mesti ada mubtada dengan khabar. Okay, mubtada tu subjek. Hukumnya marfu'. Marfu' maksudnya baris depan. Marfu' bahasa Arab, bahasa Melayu dia dibaca baris dhammah. Hukum marfu' adalah yang dibaca baris depan. Dhammah ataupun depan. So kalau perkataan tu mengambil tempat mubtada, kita kena baca dia dhammah di akhir ayat, di akhir perkataan dia. Okay, faham tak? Ni macam al-mu'minuna. Tapi ni sebab al-mu'minuna ni adalah daripada isim 5, isim yang 5. So dia akhir ni dia tak boleh dhammah, dia kena baris atas. So kat sini dia akan dia secara tersembunyi. So baris-baris ni dia ada dua jenis pula. Satu yang kita nampak, satu lagi yang tersembunyi. Okay. Tu dia. Hak ni yang tersembunyi. So kalau i'rab, okay, i'rab ni bila kita dah tahu hukum dia, lepas tu baru kita boleh macam menyanyi sikit. Dia menyanyi. Al-mu'minuna marfu' bi waw nun ni. Maksudnya perkataan orang-orang yang beriman dibaca baris depan kerana kemasukan waw. Dan ia mengambil tempat mubtada. Okay, boleh tak?
Tak apa. Sekarang ni macam faham. Nanti kalau tak faham boleh tengok balik video ni. Okay, so saya nak explain the basic part i'rab i'rab. Okay, so untuk ayat yang kata kerja, dia ada maf'ulun bih, objek ataupun yang benda yang kita akan bahas lah. Siapa yang kena? Maksudnya macam contoh Ali tendang bola. So objek dia adalah bola. So kat sini siapa yang periksa pesakit tu? Siapa yang doktor periksa? So adalah pesakit. So pesakit tu menjadi objek maf'ulun bih. So mana-mana perkataan yang duduk dekat objek, dia mesti dibaca baris atas, iaitu hukum mansub. Mansub maksudnya dibaca baris atas. Hukum mansub. Baris dia, bila dia jadi hukum mansub, baris dia atas. Baris atas bahasa Arab dia kasrah. Okay, kasrah. Ini tadi dhammah. Dhammah kasrah. Okay. Contoh dalam Al-Quran, cuba buka surah Fatihah. Al-Quran saya pergi ya. Jauh betul. Tak, saya buka handset je lah. Fatihah. Surah Fatihah ayat berapa tadi? Surah Fatihah ayat 5. Okey, ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kat sini dia banyak apa? Dia lebih kepada jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Tak, kami beribadat, kami memohon pertolongan. So itu adalah satu kata kerja kan? Kata kerja dipanggil fi'liyah. Ayat yang berbentuk kata kerja. Saya buka ni lah. Jadi kena baris atas, tapi maksudnya yang mana yang dibariskan atas tu? Okey, yang mana yang baris atas? Ya. Banyak baris atas ni. Okey, yang mengambil tempat maf'ulun bih tu yang mana? Objek. Maf'ulun bihnya tadi Contoh, objek. Saya sembah Tuhan. So kat sini yang mana objek? Saya sembah Tuhan. Tuhan lah kan? Tuhan lah yang objek kan? Betul tak? So kat sini siapa yang Tuhan tu, yang perkataan yang mana satu? Saya sembah engkau. So iyyaka itu adalah objek kan? Betul tak? Akan dikau kami ibadati. Maksudnya kami menyembah engkau. Betul tak? Okay. Okay. Kami memohon pertolongan kepada engkau. So iyyaka itu adalah objek. So apabila dia objek, dia bahasa Arab dia maf'ulun bih. So hukum dia mansub baris atas. Betul tak? Betul tak? Betul tak dibaca baris atas? So ka tu dibaca baris atas. Iyyaka. So nanti adalah orang tanya, kenapa iyyaka tu dibaca atas, baris atas? Sebab dia adalah maf'ulun bih, dia adalah objek. So dia kena baris atas. Peraturan dia macam tu. So iyyaka hukum mansub. Okay? Okay, iyyaka hukum mansub. Okay, contoh lain surah Al-Baqarah ayat 3. Ayat 3. Dengar? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, allazina iaitu segala yang yu'minuna, mereka beriman dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan akan solat. So mereka beriman dengan yang tersembunyi. Itu menunjukkan ayat kata kerja. Mereka beriman dengan yang tersembunyi.
Okay. So yang mana yang objek? Mereka beriman yang tersembunyi. Yang mana objek? Mereka kan yang tersembunyi ke? Mereka. Yes, yang objek tu yang tersembunyi Mereka lah. fa'il. Mereka fa'il kan? Mereka tu yu'minuna, mereka beriman. Tu fa'il. Ghaibi yang tersembunyi, isim. So, saya beriman dengan yang tersembunyi. Yang tersembunyi. So, dengan yang tersembunyi itu adalah objek. Saya percayakan awak. So, awak itu adalah objek. Saya percayakan awak. Saya percayakan yang tersembunyi. So, benda objek itu adalah yang benda yang tersembunyi itulah. Okay. So, ghaibi itu adalah maf'ul bih. Tapi kenapa kat sini dia baca baris bawah? Baris bawah. Sebab apa? Kita dah belajar dari tu. Sebab apa dia baca baris bawah? Kalau yang tadi tu baris depan kan? Baris atas. Dia, kan kita baru belajar ni kan, bila dia maf'ul bih dia kena baris atas. Betul kan? Yeah. So tapi kenapa kat sini dia baris bawah? Cuba ingat balik apa yang ada kat situ. Ada ini Kuis, cepat cikgu. Kuis ni cikgu. Cikgu ni lembab. Boleh. Aduh. Sebabnya macam yang tadi tu baris depan kan? Yang kita belajar hari ni bukan baris depan dengan baris atas ke? Ini baris bawah pula. Mana surah Alif Lam Mim ni? Astagfirullah. Ni. Ni. Sebab ada huruf apa ni? Bil ghaibi. Sebelum perkataan al-ghaibi tu ada huruf apa? B. Huruf B. Fungsi dia apa? B tu huruf apa? Sekejap. Ingatan dah ni. B. Huruf. Ke mana lah. Sekejap nak cuba cari ikut lagi apa daripada depan. TikTok, masa berjalan. Aduh, memang kegagalan betul lah. B huruf apa? Jadi huruf jar ke? Huruf ataf? Huruf jar. Jar kerja dia apa? Fungsi dia? Membaris bawahkan kalimah isim. So kenapa dia kena baca baris bawah? Sebab ada huruf jar. Yes. Macam itulah jawapan dia. Alhamdulillah boleh juga. Tapi yelah, tapi kenapa dia huruf jar ni memang untuk membaris bawahkan? Kenapa dia kena baris bawahkan? Kenapa tak biar je macam fi'il tadi sebab itu dia punya sistem tata bahasa dia. Kita kena ikut. Sistem dia macam tu ni, soal-soal pula ya kenapa macam tu. Tapi kalau tak ikut sistem, macam mana kita nak cari dia punya perkataan punya baris tu? Okay. Yeah. Alright. So, yuqimuna solata. So, yang ni dia tak ada apa-apa huruf tambahan. So, solata itu dibaca baris atas. Betul tak? Mereka mendirikan akan solat. Saya telah mendirikan solat. So, yang mana subjek? Objek dia yang mana? Objek dia yang mana? Saya telah mendirikan solat. Objek ni saya lah. Subjek tu solat lah. Saya
telah mendirikan makan. apa? Mendirikan solat. Ya. Saya telah makan. Jadi Saya telah subjek mendirikan reti. subjek solat. As-solata, bila as-solata ni dia subjek iaitu maf'ulun bih, hukum dia kena mansub baris atas as-solata. Tak bolehlah baca baris lain, kena baca as-solata. Okey? Yuk minum Boleh nasi. ke dia jadi kalau maksudnya kalau bis ada tak agaknya ayat dia tu? Bis solati ada ke? Bisolati. Kalau dia ada huruf jar sini kita kena baca T lah. Okey. Kalau tak ada huruf jar tak payah baca. Maksudnya kalau ada huruf jar bolehlah dia jadi, memang dia akan jadi bisolati lah, kira konsepnya lah macam tu, betul tak? Ya. Konsep asasnya bila ada huruf jar depan dia, kita kena baris bawah. Baris bawah. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap-harap dapat. Dia bahaya Alhamdulillah. Kalau tak denyut kepala akak. Itu baru 2 faktor ya, 2 faktor. Ya Allah. Hebatnya bahasa Al-Quran ni tinggi arasnya. Pandai, hebat betul orang yang pandai berbahasa Arab ni. Itulah, saya pun tak pandai lagi. Tak pandai apa ni, dia pandai sangat lah. Dah faham-faham dah boleh ajar orang. Kalau akak lagi dah merakak-rakak. Saya tadika je. Okey, daripada sistem i'rab ni, ilmu i'rab ni, kan ada nampak Arab yang tak ada baris kan? So macam itulah dia orang baca. Dia orang ingat semua formula-formula hukum-hukum tu. So sambil ingat sambil dia baca baru dia, sebab tu dia orang faham walaupun tak ada baris dia orang faham. Ya. Kadang-kadang doa pun ada yang tak ada baris kan. Kalau yang biasa baca, yang doa yang biasa tu tak apalah, kalau yang lain kan. Allah, macam mana ni nak baca. Tapi kan kalau kita tak belajar sistem ni, walaupun dia tu orang Arab, kalau dia tak belajar sistem i'rab, dia tak boleh baca. Dia macam orang Cina, dia tak belajar bahasa Cina, dia pun tak tahu nak cakap Cina ataupun tulis Cina. Macam itulah. Sama je semua bahasa macam tu. Okey, itu saja. Nak tanya apa-apa untuk dalam kotak ni? So, kesimpulannya, jumlah ismiyah ayat yang ada isim, yang lebih kepada isim, dia ada mubtada, subjek. So, hukum dia marfu' baris atas. Bila ayat tu lebih kepada kata kerja, dia ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih, hukum dia mansub. Dibaca baris atas. Okey, itu saja. Terima kasih, jazakallah khair Nabila. Thank you very much. Thank you, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.